Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua murid kelas 6 Imam Tirmizi. Okey, untuk hari ini kita masih lagi untuk tajuk rukun negara, cumanya kita akan pergi topik yang terakhir sekali. Okey, jom. Semua orang dah sarapan Okey, dekat muka surat 60 kita akan lihat kepentingan rukun negara tu dalam perpaduan bangsa kita. Okey, seperti yang kita tahu rukun negara tu ada 5 prinsip kan? 5 prinsip. Jadinya semua tu untuk memupuk perpaduan. Jadi apa langkah-langkah memupuk perpaduan yang kerajaan dah buat, yang pentadbiran negara dan juga sultan yang dah buat, menteri-menteri yang buat. Okey, ada beberapa program ataupun usaha yang dilakukan. Okey, kita akan tengok dia punya garis masa di muka surat 60. Dia dah tunjuk dah pada tahun 1957, maksudnya baru merdeka, dia tengah memberikan pengisian kemerdekaan. Okay, pengisian kemerdekaan masa ni kan kita ada tiga bangsa, Melayu, Cina, India. Jadi dia perlukan permuafakatan politik, okay, untuk memudahkan proses kemerdekaan. Masa tu belum merdeka, dia nak kumpulkan tiga-tiga rakyat bangsa tu kan. Okay, tiga-tiga jenis bangsa yang terbesar dekat Malaysia kita. Dekat Malaysia, tanah Melayu lah masa tu. Okay, bila dah mencapai kemerdekaan pada 1963, satu akta bahasa kebangsaan, okay, dia cerita pula, dia menaikkan bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan. Okay, sebabnya kan kita ada tiga bangsa, dia mesti berkait dengan tiga bangsa. Okay, kita ada tiga bangsa, jadi kita perlukan satu bahasa yang digunakan untuk semua orang boleh guna. Jadi dipilih bahasa Melayu. Sebab apa bahasa Melayu? Sebab bahasa Melayu orang Cina dengan orang India boleh pelajari sebab senang. Jadi akta ini sebenarnya untuk apa? Dia untuk memantapkan pelaksanaan bahasa Melayu dalam semua bidang. Nanti saya cerita apa yang dia buat masa akta bahasa Melayu yang kita buat, masih lagi buat sampai sekarang. Okey, kita terus kepada 1969. Dia ada satu jabatan ditubuhkan, Jabatan Perpaduan Negara nama diberinya, untuk mengukuhkan lagi perpaduan bangsa dan negara. Okey, dia mesti berkaitan dengan tiga bangsa tu. Macam mana kita nak rapatkan tiga bangsa Melayu dan India tu jadi best friend, macam tu. Kita tengok yang ni saya nak cerita tadi, akta bahasa kebangsaan ni. Okey, dia apa yang dia buat? Dia nak meraikan bahasa Malaysia, bahasa Melayu tu sebagai bahasa kebangsaan. Dia buat penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka kan. Ada kamus dewan, ada minggu bahasa dan bulan bahasa. Sekolah kita pun pernah buat minggu bahasa, bulan bahasa. Jadinya adalah slogan ataupun lagu kan. Tengok ni, penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kita pun menggunakan bahasa Melayu. Bila sekolah agama ada bahasa Arab sekali lah. Lepas tu ada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Itu pun ditubuhkan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Maksudnya dekat UKM semua pembelajaran dalam bahasa Melayu macam tu. Okey, itu akta bahasa kebangsaan yang tadi tahun 1963 yang ni. Okey, kita pergi pula dekat muka surat 61. Kita terus lagi berjalan ikut masa dia. 1970 dia perkenalkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ni kita kalau tengok dekat TV yang rancangan Malaysia ke-9, rancangan Malaysia ke-10 macam tu kan. Dia strategi untuk macam mana negara nak dikembangkan lagi, ekonomi negara macam mana nak dijalankan untuk tahun hadapan ni. Jadinya dia diperkenankan untuk apa? Untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Macam sekarang ni ataupun semalam baru diumumkan pemulih. Itu pun salah satu benda yang dalam dasar ekonomi baru lah. Macam mana
apa-apa yang berkaitan dengan ekonomi, dia mesti merujuk kepada dasar ekonomi baru ni. Mesti start dari sini. Cumanya sekarang dah habis dan ditukar kepada rancangan Malaysia. Dan sentiasa ditukar untuk ekonomi negara kita, sentiasa ditukar dia punya program ataupun pelaksanaannya. Macam semalam pemulih, betul tak? Untuk COVID banyak dah yang Tan Sri PM kita kan, PM kita dia buat. Okey, selepas tu kita terus lagi kepada tahun 1991, wawasan 2020. Tahun lepas 2020. Jadinya bila wawasan 2020 ni, dia satu program ataupun benda yang nak dilaksanakan lah, yang diperkenalkan oleh Tun Mahathir ya. Dia maksudnya 1991 nak ke 2020 ni dalam 30 tahun. Dia kata apa? Untuk digubal untuk membentuk masyarakat yang progresif dan berakhlak mulia. Sains dan teknologi menjadi asas kemajuan negara pada masa hadapan. Dulu dia orang nak semua, kiranya sains dan teknologi tu dia dalam keadaan yang bagus lah. Bagus. Lepas tu kalau boleh ada, tapi tengoklah sekarang dah ada yang kereta yang guna bateri kan, betul tak? Macam tu. Jadi itu kemajuan sains, walaupun bukan negara kita yang mulakan dahulu. Okey, selepas tu 1992 satu slogan diwujudkan, Malaysia boleh. Yang ni untuk menyuntik semangat rakyat Malaysia untuk mencapai kejayaan pada peringkat antarabangsa. Benda ni mula-mula digunakan dalam sukan Malaysia lah. Malaysia boleh ni kan. Sekarang pun ada sukan. Tetap dekat ni Rio. Okey, pada 2009 satu lagi program, nama dia Gagasan Satu Malaysia. Yang ni kita dapat tengok dulu. Ada klinik Satu Malaysia, ada pusat internet Satu Malaysia, macam-macam benda yang dapat membantu rakyat yang menggunakan nama Satu Malaysia. Yang ni diperkenalkan oleh siapa? Kita tengok lepas ni. Sebab ni usahlah cerita sikit-sikit. Okey, diperkenalkan untuk mengukuhkan hubungan dan kerjasama antara masyarakat berbilang kaum ke arah kesejahteraan hidup. Okey, ini kiranya untuk ekonomi orang kita juga. Okey, ni yang saya nak cerita. Okey, masa dasar ekonomi baru ni dia berlaku selepas peristiwa 13 Mei 1969. Okey. Lepas tu barulah dikenalkan dasar ekonomi baru tu. Wawasan 2020 ni Tun Mahathir dia pegang kepada 9 cabaran wawasan 2020 ni. Adalah dekat sini, awak pun boleh type dekat Google dan carilah kalau nak baca lebih lagi kan. Lepas tu masa Gagasan Satu Malaysia yang tu diperkenalkan oleh Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Ingat lagi tak logo Satu Malaysia ni kan? Okey, yang ni dibuat selepas wawasan 2020 ni habis dah tamat. Nak tamat dah. Sebab kita habis 2020 kan. Dia masa 2009 tu dia nak lajukan macam mana nak menjadikan wawasan 2020 ni boleh tercapai macam tu. Jadi dia buat lagi satu program Satu Malaysia. Dia ada satu prinsip dia, rakyat dahulukan, pencapaian diutamakan. Kalau ingat lah. Mesti ingat kan? Okey. Sebab ada lagu Satu Malaysia, betul tak? Itu sahaja. Jadi dia menceritakan hari ni berkenaan program ataupun pelaksanaan yang dilakukan oleh pentadbiran negara untuk rakyat Malaysia, untuk merapatkan jurang antara tiga kaum Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak pun ada juga. Jadi dia daripada 1957 sampai sekarang masih ada buku teks awak ni, dia yang lama punya belum update lagi isi dalamnya. Jadi sampai 2009 sebenarnya banyak lagi, sampai kita dah 2021 kan, banyak lagi cerita dia. Jadi cukuplah sampai di sini 2009 sampai Gagasan Satu Malaysia. Okey, sambung bab latihan. Kita tengok dalam buku teks muka surat 64. Okey, latihan di buku teks muka surat 64.
Awak boleh buat di buku tulis sejarah. Okey, boleh buat buku tulis sejarah. Macam mana nak buat? Okey, tulis hari tarikh. Hari tarikh. Kemudian yang ni tak perlulah salin semua ni. Tak perlu salin semua. Okey, baca. Lepas tu kan, buku, contoh ni buku. Okey, hari tarikh, dah garis tepi siap-siap. Okey, nombor 1. Nombor 1 paling atas ni lah. Nombor 1 dia, nombor 1. Yang ni nombor 2, apa nombor 2 dia? Apa jawapan dia? Macam tu. Nombor 3, nombor 4. Nombor 4, ikut baris ya. Nombor 5, nombor 6. 7, 8, bawah ni 9, 10. Jadinya ada 10 jawapan. Jawapan ada kat bawah tu. Tak perlu salin semua perenggan ni. Tak perlu. Okey, tulis perkataan ni. Nombor 1 apa? Ikut dia punya turutan Lepas kosong ni. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Lepas dah buat, hantar pula tugasan tu melalui WhatsApp. Tangkap gambar bagi jelas-jelas yang tulisan tu. Okey, barulah Ustazah pakai spek. Okey, lepas tu hantar melalui WhatsApp. Mana nak dapat nombor phone, pergi dekat link yang warna biru, My Link dekat memo WhatsApp tu. Okey, pilihlah WhatsApp kat sini. Okey, dah pilih WhatsApp, nanti jangan lupa isi kehadiran. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.